Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. Wa la hawla wa la quwwata إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ini kita menyempurnakan sifat 20 daripada yang ke-14, iaitu kaunuhu qadira, sifat ma'nawiyah. Kita maknanya kita hubung terus selalu hingga sampai kepada kaunuhu mutakalliman. Itu dia. Kata Asy-Syaikh Abu Yusuf Sayyidi itu dia, Muhammad Yusuf As-Sanusi radhiyallahu anhu, dalam mata Ummul Barahin dia kata, "Thumma sab'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyatan." Kemudian daripada 13 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dengan jalan tafsir, sudah siap dah dengan siapa ke sifat kalam. Itu dia. Jadi kemudian daripadanya 7 sifat pula dinamakan sifat-sifat ma'nawiyah, sifat yang terbahasa bagi ma'ani, akan sifat ma'ani. Itu dia. Kaunuhu qadiran, melazimi akan qudrat. Kaunuhu muridan, melazimi akan iradah. Kaunuhu aliman, melazimi akan ilmu. Kaunuhu hayyan, melazimi akan hayat. Kaunuhu sami'an, melazimi akan samu. Kaunuhu basiran, melazimi akan basar. Kaunuhu mutakalliman, melazimi akan kalam. Itu dia. Dinamakan semua sifat kaunuhu ni sifat ma'nawiyah. Maka bahasan di dalam usuluddin kitanya, berkata ulama usuluddin, ada khilaf sifat ma'nawiyah ni. Kata setengah ialah berdiri sifat ma'ni itu dia pada zat, berdiri pada zat. Maka dikatakan zat tu
kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Ialah samarah daripada berdiri. Nama tu. Sifat manusia tu samarah daripada berdiri, sifat makni pada zat. Tu dia. Jadi kaul yang mengata samarah, jadi dia tak bilai dah. Apakah memang zat Allah tu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, tetapi oleh kerana dia adalah samarah, daripada berdiri sifat makni, maka dia tidak panggil sifat dah. Tentang adakah kaunuhu tu memang kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, tapi dikatakan samarah daripada berdiri sifat makni pada zat, maka dia tak bila sifat. Dan menyabitkan akuan tu, dia menyabitkan, cuma dia tidak dinamakan sifat yang suku dah. Tu dia. Tapi kata kau yang menyabitkan, tu dia. Imamul Haramaini dan juga dekat Abu Bakar Al-Baqillani dan yang seumpamanya, dia mempernamakan sifat pula, dinamakan dia sifat hal. Sifat hal. Maka derjah sifat hal ni ialah antara Adam dan maujud. Dia derjah sabit. Derjah sabit ternaik pada wujudi dan tak turun pada adami. Itu dia. Dia lebih tinggi daripada sifat-sifat salbiah, nasbah darjah, tertib darjah. Itu dia. Jadi soal sifat kelakuan ni, kalau kita bahas dan kita pun memahami, cari jalan nak memahami, maka kita berasa nampak kedua-dua kaum yang menyabitkan manusia dan kaum yang tidak membilangkan sifat manusia, kita boleh faham kedua-dua. Umpama kita ambil air sejuk, bandingnya saja. Allah Maha Suci daripada bandingan. Hanya nak faham, nak bagi faham saja je. Kita ambil air sejuk, air tawar, lalu kita ambil gula umpamanya. Kita bubuh di dalam air yang tawar tu. Jadi air yang tawar tu, sebelum daripada kita bubuh gula, memang dia bersih tawar. Tawar, ada rasa manis, dia tawar lah. Tapi setelah kita bubuh gula, kita ucap dia jadi hancur molek gula, dan gula tu menjadi sifat air, menjadi sifat manis kepada air. Berdirilah gula tu, manis tu pada air. Kau yang menyabitkan hal, jadi sifat tawar air tu, sifat kelakuan tawar tu, sifat tawar tu terus hilang dan digantikan di tempat kelakuan tawar tu kelakuan yang manis pada air. Bukan sekat gula saja yang manis, tapi air pun manis. Tu je. Maka kelakuan bertukar, kelakuan daripada sifat tawar kepada sifat manis itu satu sifat hal bagi air. Hal bagi air, dengan sebab ada gula pada dia. Itu kaul yang menyabitkan hal. Itu dia. Bukan gula, tapi adalah melazimi akan gula, tapi dia hal bagi air dah. Gitulah secara kasarnya, secara mudah-mudahnya. Itu dia. Ini tidak perlu indah ni. Cuma nak faham. Kita baca kitab tempat-tempat bersakut tak, kita nak cuba memahami. Cuba memahami.
Dan kau yang menyabitkan, kau yang tidak menyabitkan ahwal, jadi hanya semata-mata memang kelakuan air itu memang sudah kelakuan mani, tapi kelakuan mani itu adalah hasil samarah semata-mata berdiri gula pada air itu. Itu dia. Maka dia tidak panggil dah satu sifat bagi air dok suku dok, hanya adalah terlazim. Terlazim daripada dah berdiri gula saja. Maka dia tak panggil dah. Manusia dia tak panggil. Tentang dah kelakuan mani, panggil sifat tak panggil sifat tidak boleh dinafi, kerana waktu ijma'an. Waktu ijma'an hanya kau 13 ni tidak panggil sifat, hanya sekat 13 kalam tu saja je. Tidak. Tapi kau yang menyabit sampai 20 kau masyhur, ialah dia mempernamakan sifat kelakuan. Itu dia. Kelakuan bagi zat, kelakuan bagi kalau air tadi kelakuan bagi air, satu kelakuan. Kalau kita nak teruk sikit lagi, bab dah kelakuan ni. Jadi bandingannya, kita ini bandingin luar dah ni. Itu dia. Dia tak ada sakut dengan sifat 20 bandingin luar. Iaitu umpama kita ambil batu-batu yang keras, kita rendam di dalam air gula, bubuh dalam air gula, maka batu tu dia tidak ada kelakuan. Dia tidak ada kelakuan. Sebab itulah batu tu berkekalan. Maka Allah Ta'ala ni bab kelakuan, semata-mata kelakuan ni. Tu dia. Maka batu tu bila kita ambil, kita basuh je, tak tawar seperti belum daripada kita rendam dalam air gula tu lah. Dia tak ada kelakuan yang manis bagi gula. Kalau kita ambil, kita rendam dalam gula tu, kita buh dalam mulut, maka dia manis gula tu. Manis gula tu saja, bukan kelakuan tawar batu tu. Ada kelakuan manis? Tidak ada. Manis gula tu saja je. Itu tidak ada kelakuan. Itu tidak ada kelakuan. Bersalah air, maka air dia terbalik, dia ada kelakuan. Bagi air tu terbalik jadi manis, itu dia ada kelakuan bagi air, bukan sekadar gula tu saja. Bukan sekadar gula tu, tetapi kelakuan air. Maka kelakuan yang ada pada air itulah dikatakan kelakuan yang melazimi ia akan maknuyah. Itulah dengan secara mudah-mudah untuk faham. Ini tidak perlu dia sekadar hak saya mengaji, saya faham, saya royak nak faham sekadar. Kalau nak banyak lagi, maka kena bahas cara panjang lah. Jadi tu dia. Jadi sifat kaunuhu ni, iaitu dah tu dia. Kaunuhu ta'ala qadirah. Kaunuhu ta'ala qadirah. Tu dia. Melazimi akan kudrat. Dan kaunuhu ta'ala muridah, maka ia melazimi akan iradah. Dan kaunuhu ta'ala alima, maka ia melazimi akan ilmu. Dan kaunuhu ta'ala hayya, maka melazimilah ia akan hayat. Kaunuhu ta'ala sami'a, melazimilah ia akan samu. Dan kaunuhu ta'ala basira, melazimilah ia akan basar. Dan kaunuhu mutakallima, itu dia. Maka 7 sifat manusia ni, kau yang tidak membilakan sifat pun, dia menyabitkan masuk dalam kemahalan Allah Ta'ala. Hanya tak wajib bila saja je.
Kesempurnaan bagi Allah sebenar. Kaunuhu ni sebenar, tapi dia tak bila sifat. Dia pakai masuk dalam tu dia sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, bukan nafi dak. Bukan nafi dak, isbat juga. Hanya tak bila sifat saja aja. Bila samarah. Tu dia. Lazim daripada ada qadrat, maka zat tu kaunuhu qadirat itu lazim daripada ada qadrat. Bukan satu, tidak dinamakan satu sifat yang asing ada. Dan dalil-dalil burhan bagi sifat yang tujuh, maknanya yang tujuh ni adalah ia sama dengan burhan, dalil Quran, dalil hadis, dalil ijmu', dan dalil akal yang muafakat dengan Quran. Dinamakan semua tu dalil burhan, iaitu dalil burhan bagi qudrat, irada, ilmu, hayat, samuk, basar, kalam, tulah. Dalil tulah. Tu dia. Cuma saya nak baca pula berkaitan dengan takluk tu, sebagaimana berkata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, syarah mata umrah ini dia ada wayah dalam Bajuri dia. Tu dia. Dia kata lagu mana? Dia kata wal muradu bit ta'alluqi, dan bermula-mula dengan kata takluk. Takluk qadrat, takluk irada, takluk ilmu, takluk hayat, takluk samu, takluk basar, takluk kalam. Tu dia. Murad dengan kata takluk tu iktidha'us sifati. Ialah menghendaki oleh sifat. Ni dengan isnad majazi dah ni. Yang ni pada tempat yang lain menghendakilah oleh zat yang bersifat dengan sifat-sifat makni tu. Tu dia. Kalau bersifat dengan qudrat, zat Allah yang qadir tu. Kalau bersifat dengan iradah, zat Allah yang murid tu. Iktidha'us sifati wastilzamuha, dan melaziminya sifat. Tu dia amran. Tu dia melazimi, terikat, kejap. Kejapnya amran zaidan ala zati, akan pekerjaan perkara yang lebih lah ia, yang bertambah ia atas zat. Bukan sekadar ada kudrat di zat. Itu kita panggil takluk. Macam hayat tu dia ada hayat pada zat, dan amran zaidan ni dia tidak ada hayat, maka dia tidak ada takluk hayat. Tu dia. Jadi macam ilmu, macam kalam, ada pada zat, ilmu ada pada zat. Kemudian zat tu ihatahkan, inkishaf dan ihatahkan sekalian maklumat. Itulah dikatakan iktidha'us sifati wastilzam wa amran zaidan ala zati. Sebagaimana saya hurai lepas dah tu. Maka iktidha'us sifati, itulah kita nak hubung sikit, nak cuik sikit. Kalau sekiranya berkata-kata, sifat kalam nafsi itu berkata-kata, tu dia. Jadi dia bertakluk. Jadi dia menghendaki akan kalam. Tu dia. Akan kalam pula, akan amran pula. Dia menghendaki akan amran pula. Jadi itu adalah tahsilul hasil. Tidak ada orang yang berkata lagu tu. Sebab tu kita kena faham molek, kena faham betul dan keadaan kita.
wajib kita ahli sunnah wal jamaah cari jalan bersatu. Kerana Nabi kata dalam hadis yang sahih, saya baca dalam hadis Al-Bazzar dan riwayat dia tu banyak. Beberapa imam-imam kemudian hadis tu hadis sahih. Jadi kesimpulannya hadis tu, orang yang benar-benar betul dengan sunnah Nabi, betul dengan Quran, betul dengan ijma', betul dengan qiyas yang sebenar, qiyas daripada Quran, hadis dan ijma' tu, dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Orang yang kejak dan betul atas pekerjaan ini adalah akhir zaman umpama kita lelah ni. Nabi kata aisabatun. Maka saya buka dalam kaum hadis, nak faham daripada jelas daripada kaum hadis. Isabah ni satu kumpulan yang kecil antara 10 orang dengan sampai 40 orang. Jadi kita ambil buat kesimpulan daripada situ, saya ambil buat kesimpulan, maknanya betul-betul ahli sunnah wal jamaah ni sangat dagang, akhir zaman ni sangat sikit. Tu dia. Bukan makna Nabi kata isabah tu duduk situ stopo saja, lain tidak ada. Makna isabah tu bilangannya sikit. Duk di sana 1 orang, di sana 2 orang, di sana 3 orang. Kuipung-kuipung dalam Kelantan umpamanya boleh 40 orang. Di Tani pula tu dia. Di sana seorang, di sana seorang. Kuipung-kuipung boleh 30-40 orang. Jadi maknanya tu dia. Bila macam tu, Nabi kata macam tu, kita nak buat sebuah kerjaan cara ahli sunnah wal jamaah, kalau sukalah. Akan tetapi kita bersatu untuk mengekalkan isabah ni. Itu perjuangannya pula situ. Mengekalkan isabah ni supaya isabah ni satu kumpulan yang kejak dengan jalannya ahli sunnah wal jamaah ni tidak jadi cair, tidak jadi hancur. Tu dia. Umpama kita boleh bersandar. Kalau kita bersandar kepada Wahabi umpama di Mekah, mana lagi boleh kita nak zahirkan ahli sunnah ni, nak baca kitab ahli sunnah, walau hanya Quran hadis. Tapi tak boleh di Masjidil Haram tangkap selalu dah baca kitab ahli sunnah wal jamaah, usuluddin ahli sunnah di Masjidil Haram tangkap selalu dah. Tu dia. Nusuk-nusuk kok rumah-rumah tok guru, kok balasah-balasah kita di kampung-kampung di Mekah. Nusuk-nusuk tak zahir. Tu dia, tak boleh zahir. Jadi ringkas ceritanya ahli sunnah bukan tak ada, tapi juga isabah. Tu dia terpencil di situ seorang 2 orang, di sini seorang 2 orang. Tu dia. Jadi kita nak naik pergi menuntut ilmu, bulat di Mekah, nak beradab, nak pulung, orang kata, nak pulung ahli sunnah di Mekah sangat-sangat sukar. Sedangkan negeri Quran hadis, tapi kita maklum belaka. Dia mazhab dia mazhab tajsim dan tasbih. Tu dia. Mazhab Wahabi dia lagu tu, bukan ahli sunnah. Jadi kita sini alhamdulillah, kita di sini di Malaysia ni, jadi di Kelantan ni saya nak menegakkan ahli sunnah lawan Mullah ni Aziz ni. Tu dia. Saya dimarah dengan kerana saya menentang ni Aziz. Dimarah. Tu dia. Dihalau. Dihina. Tu dia. Di negeri kita ni, itu kerana dia puak dia tu, puak adalah puak tajsim dan tasbih. Puak bukan ahli sunnah.
Tetapi bila kita isabah ahli sunnah kita bersama dengan UMNO, tu dia. Walau kita tak boleh menegak masuk dalam kerjaan, tetapi kita isabah kita di kampung kita boleh bebas gagah ditolong. Jadi kita usaha nak menyelamat dan nak memertabatkan isabah tu. Soal nak menegakkan Islam sebuah negara, apatah lagi negara, bila kata isabah, ini satu kau yang sukar. Padamu hak tidak dagang. Ahli sunnah pun terlalu sukar. Terlalu sukar. Hak kita takutnya dalam sukar tu kita tak bebas pula. Ahli sunnah ni orang kampung kita, keluarga kita, anak-beranak kita, orang Islam kita, tok guru kita di pondok kita, tak bebas pula dah. Maka itu beratlah. Itu tulu pahallah. Kita bersama dengan UMNO, bersama dengan Datuk Najib. Saya sebut Datuk Najib ni kerana Datuk Najib ni dia sedang memegang tampuk pemerintahan. Dia jadi pemerintah, maka dia suruh buat benda molek, dia pemerintah, kita kena sokong dia. Bukan soal taksub, tidak. Tu dia, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tu dia. Dia bodoh kaca nak meletak, dia mau punya pasal. Saya nak memertabatkan isabah ni melalui UMNO dan di bawah naungan pemerintah ulil amri Datuk Najib dan Muhyiddin. Tu dia. Itu saja, bukan soal taksub dak. Selamatkanlah dekat ahli sunnah dengan kita perpaduan menjaga isabah ahli sunnah akhir zaman. Lagu itulah saya boleh menyeru kita jangan kucak sebagaimana Dr. Mahathir duduk tu, itu melampau, sudah melampau. Maka tu sangat-sangat tidak saya gira tu. Di segi syarak haram tu, kerja lagu tu di segi syarak haram, mengganggukan pemerintah. Datuk Najib kita kira tidak lembek dah dia merintah. Memang orang awi kuat, dia cari jalan nak mengukuhkan ekonomi negara, nak mengukuhkan orang Islam, di samping menjagakan semua kaum-kaum yang wajib kita kena jaga. Jadi tiba-tiba adakah Dr. Mahathir ada benda dia tak puas hati, maka dia ngamuk. Dr. Mahathir tu capur dah tu. Capur dengan sifat tua dia tu. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.